أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Apa khabar tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian? Mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan yang sihat sejahtera, masih bersemangat dalam pengajian kita dalam program My Hadis Time Rasulullah Suri Teladan. Baik, seperti biasa dalam perbincangan hadis kita pada hari ini, saya akan mulakan dengan satu hadis yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashran. Barang siapa yang berselawat ke atasku sekali, maka Allah Ta'ala akan berselawat ataupun menyampaikan selawat doanya ke atas orang yang mengucapkan selawat tersebut sebanyak 10 kali. Maknanya hadis ni menggalakkan kepada kita bahawa kita ini digalakkan untuk berselawat banyak ke atas Rasulullah. Bayangkan sekiranya kita banyak berselawat ke atas Rasulullah, maka Allah Ta'ala akan mendoakan kebaikan buat kita. Baik, seperti biasa bersama dengan saya pada setiap hari teman bincangan saya, siapa lagi kalau bukan Ustaz Husaini. Alhamdulillah. Apa khabar doktor? Sihat alhamdulillah. Doktor macam terkedua nampaknya. Saya dengar tadi Ustaz Husaini tarik sedap sangat. Saya ingat doktor nak sambung tadi. Okey, tak boleh. Sebab kalau saya tarik nanti tak jadi Ustaz Husaini. Baik, seperti biasa sebelum kita memulakan ataupun membaca hadis yang akan kita bincangkan pada hari ini, kita akan tengok dahulu apakah isi kandung Al-Quran yang akan kita teroka pada hari ini melalui hadis Nabi. Seperti biasa, ayat Al-Quran yang akan dibincangkan pada hari ini akan dibacakan dahulu oleh Ustaz Husaini kita, dan saya dengan ini mempersilakan. Sila Ustaz. Terima kasih doktor. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, jom kita sama-sama buka mushaf surah Al-Baqarah muka surat 32 ayat yang ke-204 insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitanir وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Begitulah ayat yang dibacakan oleh Ustaz Husaini tadi dengan penuh penghayatan, menceritakan tentang satu sikap manusia, iaitu ada sikap manusia yang Allah Ta'ala menyebutkan wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu. Ada di kalangan manusia ni yang kamu kagum dengan kata-kata mereka, sedangkan Allah Ta'ala kata wa yushhidullah ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Tetapi Allah Ta'ala menyaksikan bahawa sebenarnya dalam jiwa ataupun hati mereka sangat memusuhi bahkan menentang Islam. Menurut sebahagian mufassir seperti Al-Imam Ibn Kathir menceritakan bahawa ayat ini diturunkan ke atas kaum munafik yang mana kata-kata mereka seakan-akan baik sahaja, tetapi sebenarnya mereka membenci orang Islam. Maka dalam perbincangan kita pada hari ini, kita akan pilih satu hadis berkaitan dengan orang yang berkata-kata ataupun berlebih-lebihan dalam berkata-kata. Mereka bukan saja membenci Islam, bahkan menunjukkan sikap yang tidak elok dalam kata-kata mereka. Mari sama-sama tuan-tuan kita perhatikan hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah yang menyebutkan an Aisyah radhiyallahu taala anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna abghadar rijal ila Allah aladul khasim, iaitu maksudnya daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda,
Sesungguhnya orang yang paling dibenci oleh Allah ialah orang yang melampau dalam berbalah. Hadis ni diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Perhatikan hadis ni tuan-tuan, yang mana hadis ni disampaikan kepada kita oleh Sayyidatina Aisyah. Sayyidatina Aisyah menceritakan kepada kita bahawa ada seorang lelaki yang sangat dibenci oleh Allah Ta'ala, iaitu dia katakan orang yang berlebih-lebihan dalam berbalah. Inna abghadar rijal ilallahi alladul khasim, iaitu orang yang sangat dibenci oleh Allah Ta'ala adalah dia berlebih-lebihan dalam berbalah ni. Ustaz Husaini ada tak, kalau Ustaz Husaini perhatikan orang yang suka berbalah ataupun bila nak bergaduh ni dia berlebih-lebihan lah, orang buat sikit tiba-tiba dia naik angin, ada tak macam tu? Memang ada, doktor. Kalau kita nak kata memang ada jenis yang bila jenis cakap sikit dia terus naik angin. Tapi kalau bagi saya, kalau saya jumpa orang sebegini, saya akan diam saja. Tapi walaupun marah kan, tapi kita diam saja. Sebab apa kata Nabi SAW, orang yang paling kuat itu bukanlah paling kuat fizikalnya, tapi adalah orang yang paling kuat menahan amarah dia. Masya-Allah. Yang tu adalah satu reaksi yang sangat baik ataupun respon yang lontaran yang sangat baik oleh Ustaz Husaini apabila kita berdepan dengan kumpulan yang sebegini, yang alad dal khisam, iaitu alad dal khasim ni, iaitu orang yang cepat sangat melenting ini, maka sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak suka. Kerana kalau diikutkan, Rasulullah mengajak kita agar lebih mudah menenangkan diri, iaitu lebih mudah bersabar, iaitu orang lelaki ni tak sepatutnya dia melenting ataupun dia berlebih-lebih bergaduh begini. Lalu sebab itulah Rasulullah kata inna abghadar rijal, orang yang paling Allah Ta'ala tak suka ataupun paling Allah Ta'ala marah adalah orang yang berlebih-lebih sangat ketika dia bergaduh. Bahkan kadang-kadang kita bimbang pergaduhan itu tidak memberikan sebarang faedah, bahkan yang lebih membimbangkan lagi. Sebab tu Rasulullah kata dalam sebuah hadis yang lain, Rasulullah kata la taghdab. Maknanya Rasulullah ulang sebanyak 3 kali menunjukkan seorang lelaki maupun perempuan, dia hendaklah menguasai dirinya, jangan sampai dia berlebih-lebihan dalam bergaduh, kerana dibimbangi dia akan mengucapkan sesuatu perkara yang dia tidak sangka-sangka. Baik, perbincangan selanjutnya mengenai perkara ini akan diteruskan lagi selepas daripada ini. Jangan ke mana-mana. My Hadis Time, Rasulullah Suri Teladan. Alhamdulillah, bertemu kita lagi dalam perbincangan mengenai hadis tentang orang yang suka bergaduh, yang Rasulullah sebutkan sebagai aladul khasim, ataupun dalam Quran Allah Ta'ala menyebutkan aladul khisam, orang yang suka bergaduh ni ataupun orang yang membenci ni tadi. Baik, sekiranya kita perhatikan hadis ini, ianya diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah. Kalau Ustaz Husaini masih lagi ingat, sebenarnya dia sama macam Sayyidina Abu Hurairah, iaitu perawi yang banyak meriwayatkan hadis, dan kita pernah ulang dah mengenai Sayyidatina Aisyah. Apa yang Ustaz Husaini ingat tentang Sayyidatina Aisyah kita ni? Dia disebabkan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ini adalah orang yang banyak juga meriwayatkan hadis, dan ada hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah yang tidak diriwayatkan oleh sahabat yang lain. Sebab apa, doktor? Mungkin sebab ialah rapatnya isteri Nabi kan, dia duduk sebumbung dengan Nabi. Mungkin ada hadis-hadis yang diketahui oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Betul. Apa yang diucapkan oleh Ustaz Husaini itu adalah menceritakan tentang terdapat banyak hadis sebenarnya yang mana tidak diketahui oleh sahabat yang lain melainkan Sayyidatina Aisyah, kerana beliau adalah seorang isteri baginda yang duduk dengan baginda. Maknanya apa yang tidak diketahui oleh orang lain tentang tingkah laku Rasulullah di rumah, Rasulullah rajin qiyamul lail, Rasulullah rajin beribadah dan sebagainya, semua ini kebanyakannya kalau kita perhatikan hadis-hadis tersebut diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah. Tapi ada satu juga peristiwa ataupun insiden yang menarik yang kita ingin kongsikan kepada tuan-tuan pada hari ini. Mari sama-sama kita perhatikan dalam slide kita mengenai tokoh perawi kita pada hari ini, iaitu Sayyidatina Aisyah, iaitu Jibril alaihi salam pernah menyampaikan salam kepada beliau. Nabi SAW bersabda, "Wahai Aisyah, di sini ada Jibril."
Jibril menyampaikan salam kepada kamu. Lalu Aisyah membalas, wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kamu dapat melihat apa yang aku tidak dapat melihat. Pada hakikatnya sebenarnya kalau tak silap saya, Ustaz Husain ni masih ingat kisah ni, saya pernah sampaikan juga kepada tuan-tuan yang berada di rumah. Cuma kita datangkan pada tuan-tuan hari ini tentang dialog yang disebutkan sendiri betul. di antara Rasulullah dengan Sayyidatina Aisyah. Dan ada seorang lagi, kalau Ustaz Husain ni ingat, isteri Nabi juga yang pernah diberikan salam ataupun disampaikan salam. Siapa dia, Ustaz Husain? Sayyidatina Khadijah. Maknanya dua orang isteri ni ada kelebihan daripada Allah Ta'ala, yang mana Sayyidina Jibril pernah menyampaikan salam juga kepada Sayyidatina Khadijah. Baik, yang ni mengenai dua orang wanita ataupun wanita yang sangat dicintai oleh Rasulullah, Sayyidatina Aisyah, begitu juga dengan Sayyidatina Khadijah. Baik, kita kembali pada topik perbincangan kita pada hari ini, iaitu mengenai tentang berkasar dalam perbalahan, iaitu orang yang bermulut manis tetapi hatinya seperti membenci dan sebagainya. Sekiranya kita perhatikan hadis ini, dia sangat berkaitan dengan ayat yang dibacakan oleh Ustaz Husaini tadi, yang menyebutkan Allah Ta'ala kata, orang ada terdapat di kalangan kamu orang yang mulut mereka yu'jibuka qawluhu. Mulutnya bila kita dengar cakap macam elok sahaja ataupun mengkagumkan kamu, tetapi Allah Ta'ala kata wa yushhidullah ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Tetapi sebenarnya Allah Ta'ala menyaksikan dalam jiwanya ada kebencian. Menurut Mula Ali Al-Qari, salah seorang tokoh yang mengulas tentang hadis, menyebutkan bahawa pada hakikatnya ayat ini sebenarnya diturunkan kepada Al-Akhnas bin Syariq. Al-Akhnas bin Syariq ini adalah seorang munafik ataupun seorang kafir sebenarnya, orang yang sangat memusuhi Islam. Dia bermulut manis di hadapan Rasulullah, dan bahkan di dalam hadis menyebutkan rupanya adalah rupawan, maknanya orang yang handsome dan sebagainya, tetapi di belakang Rasulullah dia sangat memusuhi Rasulullah, bahkan dia pernah merosakkan tanaman orang-orang Islam. Yang inilah barangkali yang disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, manakala dalam hadis diperincikan lagi yang mana Rasulullah melarang orang Islam sendiri. Kalau tadi tak apalah golongan orang kafir ataupun munafik, tetapi Muslim sendiri jangan begitu. Maknanya Muslim sendiri tak boleh berlebih-lebihan dalam bergaduh, kerana dalam sebuah hadis yang lain Rasulullah SAW menyebutkan juga, Rasulullah berkata, Rasulullah bersabda, Rasulullah kata, abghadakum ilayya wa ab'adakum minni majlisan yaumal qiyamah ar-sarsarun wal mutasyaddiqun wal mutafaihiqun. Rasulullah kata ada tiga golongan yang akan Allah Ta'ala jauhkan diri mereka daripada aku nanti pada hari kiamat, iaitu golongan sarsarun. Ustaz saya ni tahu sarsarun ni orang yang yuksirul kalam, maknanya orang yang suka cakap banyak cakap, macam lebih-lebih meninggikan diri bercakap macam dia best lah. Macam tu istilah dia, macam dia best. Kemudian yang keduanya al-mutasyaddiqun. Al-mutasyaddiqun ni adalah golongan yang dikatakan suka memperolok-olokkan orang. Yang ni pun tak elok juga. Kadang-kadang kita tengok dalam media sosial ada juga di kalangan kita yang memperolok-olokkan orang, merendah-rendahkan orang. Dan yang ketiganya adalah wal mutafaihiqun, iaitu golongan yang bila bercakap dia menyombong diri. Tiga golongan ini, seperti mana hadis yang pertama tadi kita bacakan, hadis yang kedua juga kita bacakan, yang Rasulullah menyebutkan golongan ni akan dijauhkan oleh Allah Ta'ala daripada Rasulullah pada hari kiamat. Yang pertama al-sarsarun, orang yang suka cakap sembang kemas, atau orang kata sembang apa? Sembang lebat. Sembang lebat. Okey, sembang lebat. Yang kedua wal mutasyaddiqun, iaitu orang yang bila cakap dia suka memperolokkan orang lain. Orang ni cakap dia memperolok, melekehkan orang. Dan yang ketiganya adalah wal mutafaihiqun, iaitu golongan yang bila berbicara dia akan sombong bicaranya. Jadi tiga golongan ini jangan kita jadi daripada kalangan tiga golongan ini walaupun dalam media sosial. Sebab yang saya perhatikan kadang-kadang hari ini orang banyak bercakap lebih-lebih dalam media sosial, sebenarnya tak elok. Yang ni perbincangan lanjut mengenai tentang perkara ini kita akan sambung selepas daripada ini. Jangan ke mana-mana, My Hadis Time, Rasulullah Suri Teladan. Alhamdulillah, bertemu kita lagi dalam perbincangan mengenai tentang orang yang suka berkata-kata ataupun orang yang bergaduh ataupun orang yang berlebih-lebihan ketika bergaduh dan berkata-kata. Itu dalam hadis yang pertama kita menyebutkan tentang orang yang paling dibenci oleh Allah Ta'ala adalah orang yang
aladdal khasim ataupun orang yang berlebih-lebihan ketika bergaduh. Yang keduanya adalah hadis yang juga kita bacakan tentang 3 golongan yang akan dijauhkan daripada Rasulullah nanti di hari kiamat, iaitu ar-sarsarun, orang yang bila bercakap dia bercakap berlebih-lebihan, ataupun Ustaz Husaini kata tadi sembang lebat. Sembang lebat. Yang keduanya wal mutasyaddiqun, iaitu orang yang memperolok-olokkan orang lain, dia mengejek orang lain ataupun dia mengenakan orang lain. Dan yang ketiga wal mutafahhiqun, orang yang bila cakap dia meninggi diri, dia sombong. Jadi kalau situasi hari ni agak-agak Ustaz Husaini ada ke golongan yang macam ni? Dia ada, memang ada jenis. Memang ada. Dia memang ada jenis orang yang sembang lebat. Mana betul lah hadis Rasulullah cakap valid betul. Sampai hari ni. Valid sampai hari ni. Sebab apa? Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tengok keadaan sekeliling kita, orang yang sembang lebat ini dia selalu post kat Facebook. Post dekat media sosial macam-macam kan. Tapi hakikatnya benda tu semua tak ada. Allah. Ataupun benda tu semuanya dia nak merasakan dirinya dipandang tinggi oleh manusia sekeliling. Ya, kalau kita nak cakap sembang lebat, yang kata memperolok-olokkan pun ada, doktor. Ya, nak mengatakan yang okey, orang ni tak ada, aku ada. Dioloknya orang tu. Orang tu orang kata contoh cacat kan. Kurang upaya. Diolok-oloknya kawan tu kan. Jadi apa benda yang segala nikmat yang ada pada kita tu, dia kata aku ni cukup sempurna kan, semua yang aku ada kan, cuma dia tak ada apa-apa. Maknanya dia olok, walaupun tak olok sebenarnya dia dalam terang-terangan dalam hati dia kata ini kan. Maknanya sangat valid apa yang diungkapkan oleh Rasulullah. 3 golongan tadi kita ulang balik 3 golongan tadi, agak menarik istilah yang disebutkan oleh Rasulullah. Yang pertama sarsarun, orang yang sembang lebat, orang yang sembang lebat. Yang kedua wal mutasyaddiqun. Wal mutasyaddiqun ni adalah golongan yang bila cakap dia memperolokkan orang, merendahkan orang lain, macam dia lebih tinggi, gambaran-gambaran yang sedemikian. Dan yang ketiga wal mutafahhiqun, golongan yang sombong. Saya nak tanya Ustaz Husaini tentang 3 golongan ni. Biasanya apa punca dia jadi macam tu? Dia nak cakap lebih-lebih, sembang lebat, sembang sampai terbang lah. Orang kata macam tu. Macam mana Ustaz Husaini? Baik, yang pertamanya kalau ikut kaedah psikologinya. Ada psikologi. Okay, ada belajar dulu sikit lah kan. Dia kalau ikut kaedah psikologinya, orang yang bercakap lebat, suka memperolok-olokkan orang lain, suka bercakap meninggi diri, dia sebenarnya dia berasa insecure. Dia berasa insecure dengan keadaan sekeliling, yang mengatakan kalaulah aku tak buat begini, orang akan pandang aku begini. Maksudnya lah, contohnya kalaulah aku tak buat orang ni begini, orang tak nak kawan dengan aku. Kalau aku buat begini, maknanya aku ni tidak akan dikenali oleh orang lain. Jadi benda-benda macam ni tanpa sedari, benda macam tu akan buat orang lain sekeliling makin lama makin annoyed. Sakit hati dengan dengan si pelaku tersebut. Maknanya sebenarnya orang yang bercakap hebat sangat ni, sebenarnya dia rasa diri dia sendiri tak selamat, tak secure macam tu, insecure. Dia rasa tak selamat. Baik. Yang ni satu perbincangan yang menarik juga, tapi disebabkan kita kesuntukan masa, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, mari kita sama-sama perhatikan pengajaran dan resolusi yang kita belajar daripada hadis dalam sesi kita yang ringkas ini. Yang pertama, kita hendaklah menjauhkan diri kita daripada sifat munafik, maknanya bercakap tapi sebenarnya kita tidak buat ataupun kita membenci orang tersebut. Mulut saja manis tetapi hati membenci. Yang kedua, jangan melampau dalam berbalah sehingga menghina dan menfitnah. Yang ni juga kita sebutkan dalam hadis tu tadi, merendahkan orang lain, memperolokkan orang lain dan sebagainya. Dan yang ketiga, berusaha menjadi pendukung buat perjuangan Islam. Yang ini adalah ambil daripada hadis yang kita baca daripada perawi itu tadi, iaitu Sayyidatina Aisyah adalah orang yang banyak juga mendukung perjuangan Islam. Baik, kita telah pun hampir sampai kepada penghujung rancangan. Seperti biasa, saya menyeru kepada tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, marilah kita sama-sama menyumbang kepada tabung gerakan Al-Quran. Mudah-mudahan sumbangan tuan-tuan akan dirahmati Allah dan diberkati oleh Allah Ta'ala untuk kita memperkasakan program pengajian Quran dan hadis kita. Seperti biasa, bagi mengakhiri pengajian kita pada hari ini, marilah kita sama-sama mengangkat tangan berdoa. Mudah-mudahan majlis kita dirahmati Allah. Saya persilakan Ustaz Husaini untuk memimpin bacaan doa. Terima kasih Dr. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, sama-sama kita angkat tangan berdoa, mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dijauhkan daripada segala perkara yang buruk, yang teruk. Mudah-mudahan Allah jaga kita, keluarga kita dan kesemuanya insya-Allah.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon padamu ya Allah, jauhkanlah kami daripada sifat memperolok-olokkan orang ya Allah. Jauhkanlah kami daripada bersifat meninggi diri, sombong ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kekalkanlah hati kami ini tunduk kepadamu ya Allah. Jangan biarkan kami terkontang-kanting di atas segala apa yang kami buat ini yang boleh memudaratkan diri kami ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau jadikanlah hati kami ini teguh dalam memperjuangkan agama Islam ya Allah, dalam menegakkan syiar agamamu ya Allah. Engkau Tuhan Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.